Selayang. Tuan Sri Speaker, soalan yang kedua. Azwar Deputua, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan ini bersekali dengan dua lagi pertanyaan yang menyentuh isu yang sama, iaitu pertanyaan bertarikh 9 Mac 2017 oleh Yang Berhormat Stamping dan pertanyaan bertarikh 5 April 2017 oleh Yang Berhormat Tumpat. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, operasi pencarian pesawat MH370 oleh pasukan operasi melibatkan Malaysia, Australia dan Republik Rakyat China di kawasan tambahan seluas 120,000 km persegi di Lautan Hindi telah selesai dilaksanakan dan digantung pada 17 Januari 2017. Sehingga kini anggaran perbelanjaan kerajaan dalam menanggung kos operasi pencarian tersebut adalah sebanyak 456 juta. Keputusan menggantung operasi pencarian pesawat MH370 adalah selaras dengan persetujuan yang dicapai pada mesyuarat tripartite peringkat menteri di antara Malaysia, Australia dan negara China yang telah diadakan pada 22 Julai 2016. Melalui mesyuarat tersebut, ketiga-tiga negara telah bersetuju sekiranya terdapat maklumat atau petunjuk baru yang sahih dan kukuh credible evidence diperolehi, maka operasi pencarian selanjutnya akan dipertimbangkan. Susulan daripada penggantungan operasi pencarian pesawat MH370, Jabatan Penerbangan Awam DCA akan mengetuai pasukan bertindak. Kita wujudkan satu pasukan respons team yang diwujudkan untuk memantau secara berterusan bukti-bukti baru berkaitan MH370. Siasatan kemalangan dan insiden pesawat MH370 dilaksanakan oleh pasukan penyiasat bebas antarabangsa, iaitu Malaysian International Civil Aviation Organisation ICAO Annex 13 Safety Investigation Team for MH370 yang telah ditubuhkan oleh kerajaan bagi menyiasat punca kemalangan udara pesawat MH370 berlandaskan Annex 13 ICAO. Pasukan penyiasat antarabangsa ini turut dianggotai oleh accredited representative daripada Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, China, Perancis dan dua negara anggota ASEAN iaitu Singapura dan Indonesia. Siasatan dijalankan dengan telus dan adil berdasarkan Annex 13 di mana semua maklumat penting dikongsi bersama dengan semua accredited representative termasuk Australia. Oleh yang demikian, dakwaan bahawa Malaysia tidak mengemukakan maklumat penting kepada pihak-pihak bertanggungjawab di Australia untuk menyiasat kehilangan pesawat MH370 adalah tidak berasas. Pasukan penyiasat telah mengeluarkan interim statement pada ulang tahun pertama dan kedua kehilangan pesawat berhubung dengan dapatan awal siasatan. Kedua-dua laporan ini hanya memperincikan fakta-fakta kejadian berdasarkan maklumat yang diperoleh pada waktu tersebut. Untuk makluman yang berhormat, laporan akhir penyiasatan yang menyeluruh dan terperinci termasuk hasil siasatan ke atas pihak kawalan trafik udara Air Traffic Control ATC serta Kementerian Pertahanan sedang disediakan dan akan dikeluarkan dalam tempoh 1 tahun daripada tarikh pengumuman pengantungan operasi pencarian. Berdasarkan hasil siasatan, pasukan penyiasat akan mengumpulkan satu laporan yang terperinci dan syur-syur penambahbaikan keselamatan industri penerbangan awam negara kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih. Selayang. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih kepada Menteri untuk jawapan yang lengkap. Tetapi apa yang telah diberitahu bahawa pencarian akan diteruskan hanya bila ada maklumat baru yang kukuh atau dengan izinnya credible evidence, ini tidak akan berlaku kalau kita tidak meneruskan usaha. Soalan tambahan saya ialah
adakah kerajaan bercadang untuk mengkaji semula data-data yang sedia ada, maklumat yang sedia ada, dan juga menggunakan bantuan daripada oceanography dengan izin oceanography tentang drift pattern, kerana kita mendapat debris di pantai timur, dan juga dengan maklumat radar tentera negara serantau seperti Singapura, Indonesia, India dan Thailand untuk mengkaji semula untuk dengan izinnya narrow down kawasan untuk pencarian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Selayang yang ingin mengetahui perkembangan selepas ini, selepas kita mengantungkan pencarian MH370. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kita telah wujudkan respons team dan kita juga dapat sokongan daripada Australia. ATSP akan terus mengkaji dan juga menganalisa semua data-data yang ada, termasuk lihat balik the satellite images daripada order satellite dan juga drift pattern yang dikatakan oleh Yang Berhormat Selayang. The drift pattern akan dikaji semula menggunakan flaperon yang dijumpai, tapi the mock flaperon bukan flaperon sebenar, untuk diletak di kawasan South Indian Ocean untuk dikaji balik the drift pattern untuk memastikan kita dapat tempat sebenar kawasan MH370. Oleh itu, the first principle review yang dikeluarkan oleh Australia tidak memberikan keyakinan tentang tempat yang sebenarnya. Dia hanya about 85% probability. Bukan seperti dulu, apabila kita tamat 60,000 square kilometer search, ATSP, the expert team, beritahu kita to continue another 60,000 square kilometer search kerana 99% probability yakin pada tempat itu, mempunyai keyakinan tinggi. Tapi sekarang the first principle review tidak memberikan keyakinan yang begitu tinggi dan juga bersetuju untuk terus mengkaji semula data-data yang sedia ada. Sebab itu kita terpaksa menangguhkan misi pencarian ini. Sekian, terima kasih.